Hai semua, selamat kembali. Hari ini saya nak mengajar teknik macam mana untuk mengurangkan kerugian ataupun memaksimalkan keuntungan kita menggunakan satu saham yang in real world dalam saham yang bursa saham Malaysia. So kita nak applykan teori yang kita dah belajar sebelum ni, video sebelum ni, dalam deskripsi boleh tengok. So, kita akan tengok saham Supermax. Kalau siapa yang tak tahu Supermax, Supermax adalah saham syarikat yang adalah pembuat gloves, sarung tangan yang untuk medical purpose. Kalau kita tengokkan dia punya charter kat sini, saham ni cuma yang sebenarnya pada tahun 2019, 2020, tak ada yang berminat dengan saham ni. So, dia agak mendata saja macam tu. So, tiba saja COVID pada tahun 2020. So kita nampak dia punya dia punya saham kelonjakan dia sangat mendadak. So dia kalau tengok dekat sini harga dia tengah meningkat tengah meningkat dengan tajam dengan tajam dia meningkat. Semua orang nak beli saham glove ni disebabkan permintaan tinggi di yang permintaan yang sangat tinggi di seluruh dunia, bukan saja Malaysia, tapi sebab syarikat ni dia ekspor kepada seluruh dunia. Antara pengekspor terbesar dunia lah boleh dikatakan syarikat ni. So permintaan untuk saham ni sangat-sangat tinggi. So sampai dia melonjak sampai atas ni. Lepas tu ada banyak correction, market correction. Lepas tu ada pembetulan berlaku. Ada orang yang take profit semua. So harga tu jatuh sikit. Tapi COVID tu masih melanda, bermula di China, lepas tu COVID tu merebak hampir ke seluruh negara dan seluruh dunia. Okay, so harga saham dia naik lagi. Naik sangat tinggi menaik dia. Kenaikan dia sangat tinggi. Habis tu dia ada correction juga, lepas tu dia naik lagi sampai tinggi lagi. So ini sampai bulan Ogos kat sini, bulan Jun, Julai, Ogos ni. Tempat ni Russia dia buat satu announcement satu berita yang dia dah temui vaksin. Global market dah start menggelabar dah. Okey. So siapa yang menjual saham pada pucuk dekat sini harga RM12 tu, dia orang lah yang akan buat macam ni lah, senyuman besar. So dia orang akan buat senyuman besar macam ni. Dia orang lah yang akan dia orang akan mendapat banyak duit lah. Ni duit dia. Duit banyak dia buat. So banyak duit dia akan buat bila dia jual pada pucuk. So dekat pucuk ni banyaklah duit boleh dibuat. Okey. Itu untuk siapa yang berjaya untuk menjual di pucuk. Sebaik saja keluar berita vaksin dari Rusia ni, sebenarnya vaksin itu tak popular pun lepas tu. Okay. So ramai dah start menjual ni dia tengah menjual ni. Cuba tengok ni, jatuh merodoh macam tu. Okay. So kalau anda tahu technical analysis anda cuma sepatutnya dah boleh buat dah boleh buat ni trend line sebabkan trend line macam ni. So ini dia trend line. Sebaik saja trend line tu dah pecah ke bawah ni. Okey. So kita tengok dekat sini dia dah pecah bahagian ni. Bahagian ni dia dah pecah. So harga tu dah bawah daripada trend line. So sebaik-baiknya pada titik cross ni, pada cross ni kan, dekat harga somewhere dekat kalau sebaiknya RM12 lah kalau boleh jual. Itu maha guru lah. Siapa yang boleh predict sampai jual dekat pucuk tu dia maha guru. Tapi masalahnya bukan semua boleh jadi maha guru. So kebanyakan penganalisa dia akan guna trend line ni. So bila dia dah pecah trend line ke bawah tu, anggaran dalam RM10 tu. So dia kena jual dekat RM10 tu. Tu dia boleh dapat keuntungan lah. Dia depend juga harga apa dia beli. Tapi kalau dia beli dekat pucuk, habis tu dia jual kepada RM10, dia rugi juga. Tapi kerugian ni tak banyak mana dibandingkan dengan penurunan saham Supermax selepas tu kan. So saya akan tunjuklah berapa banyak dia turun lepas tu. So titik terbaik penjualan dekat cross ni. Tapi kebanyakan orang akan miss
dia akan terlepas peluang tu. So kita tengok saham ni lepas tu dia naik kemudian, walaupun dia ada turun kan, dia turun kat sini, walaupun dia turun banyak ni, okey, kat sini dia naik kemudian. So maksud dia, kalaulah anda tak boleh nak okey, macam mana ni, cuba saya ambil. So kalau anda tak boleh nak jual dekat sini, okey, kalau anda terlepas kat situ, poin kat situ, anda ada satu lagi peluang untuk menjual di area ni, kat atas ni, dekat atas ni. Itu peluang kedua anda jual. Sebenarnya peluang kedua jual ni lebih baik kan dibandingkan kepada peluang yang pertama tu. Tapi secara teknikalnya peluang pertama tu anda kena jual. Itu orang yang sangat teknikal lah. Sebab tak semestinya harga tu akan naik, dia turun habis naik balik. Yang tu risiko, sangat risiko. So ada saham yang dia akan jatuh terus lepas dia dah pecah trendline tu, dia akan jatuh terus. So sebab kita tak nak ambil risiko, trader ni dia tak nak ambil risiko. So sebaiknya lepas pecah trendline tu ke bawah tu, bila masa dia dah turun terus, kita jual je. Kita tak fikir masa dia akan naik lagi lepas tu. Tapi ada seseorang mungkin dia terlepas poin tu, so dia tak naklah jual kat bawah ni. So dia orang mungkin rasa sangat upset, dia tak naklah jual kat bawah ni. So dia orang akan ingat bila harga mula naik balik, itu dah next chance, second opportunity, di mana dekat sini lah, dekat sini kena jual. Kalau dia orang dah jual dekat situ, itu the best opportunity, second best opportunity lah. Tapi kalau anda sometimes masalah dalam ni, bila saham tu dah sebelum ni naik mendadak macam tu, dia orang macam keinginan untuk buat duit tu sangat tinggi. So dia orang akan mengharap sangat saham ni akan naik lagi. So itu yang bahaya main saham ni. So ada yang akan termiss poin yang kedua ni juga. So lepas miss poin kedua ni, tengok saham ni jatuh bagaimana. Jatuh terus je macam pisau tu jatuh tu. You tak boleh nak pergi tangkap pisau yang jatuh tu kan, you punya tangan yang akan luka tau. So dia macam tu. So bila dia falling knife lah, you don't catch the falling knife, no? Dia orang cakap bahasa English. Okay, so dekat sini tengok saham dia jatuh macam mana. Pop macam tu, terus masuk ke RM6. Menangis lah dekat situ kan. Kalau harga saham, kalau lah you beli ke harga RM12, habis tu you kena jual 50% kerugian, sakit tu kan. Tapi ada berita baik pula. Tak semesti bila dah mula naik, ada juga pantulan dia naik semula kepada mana ni, RM10 tu. Dia naik balik RM10 kan. So maksudnya walaupun dia jatuh secara mendadak, tapi bila dia start naik, dia naik juga. So maksudnya kita ada peluang ketiga. Peluang ketiga, kalau peluang ketiga ni dekat sini lah, kena jual dekat sini, area ni. Kalau tak jual ke area tu, habis lah. Kalau tak jual juga, kalau tak jual juga kat area tu, anda tengok lah saham dia macam mana. Jatuh macam ni. Sakit sampai ke RM4 tu. So bahaya kan. Investment ni bahaya. Kalau anda tak tahu technical analysis, dia tak guna fundamental tau. Dia tak sangat fundamental. Walaupun saham Supermax ni dia punya revenue dengan profit dia berbilion-bilion setiap quarter tau, bukan tahunan, setiap quarter. Dia punya revenue dah mencapai bilion-bilion. Ringgit bilion profit pun bilion. Okay, so walaupun dia punya saham syarikat tu membuat keuntungan sangat super profit, tapi saham dia bukan super profit, dia menjatuh. So setengah orang dia terlalu gantung pada fundamental dia kita perlukan, tapi kita guna fundamental untuk analisa sama ada suatu syarikat tu beban hutang dia banyak mana, kadar profit dia berapa, margin dia. So kita nak analisa syarikat mana kita nak pilih untuk investment, masa tu kita buat betul. Tapi lepas kita pilih syarikat, nak buat timing bila nak beli, bila nak beli, bila nak jual, kita tak guna fundamental lagi. Kita guna technical analysis. Fundamental analysis untuk buat selection. Kita ada 1,000 syarikat dalam Bursa Malaysia. Nak select mana satu tu kita guna fundamental. Tapi lepas buat selection, mungkin kita dapat 100 syarikat yang kita rasakan fundamental dia bagus.
Bukan kita boleh invest 100 syarikat, mungkin kita tak ada duit banyak tu. So kita kena pilih lagi, kita guna technical analysis, kita kena tengok mana timing, mana syarikat mana timing dia betul untuk kita masuk dan betul untuk kita keluar. Teknik itu kita kena mahir. Okay. So dalam video ni saya akan menceritakan bagaimana untuk find second chance and third chance bila anda terlepas peluang pertama untuk menjual saham tu. So peluang pertama macam tadi saya kata tadi adalah yang first round ni, peluang kedua adalah second round dekat sini, third round peluang ketiga dekat sini. So macam mana nak cari 3 peluang ni? Saham dah jatuh ni, tengah jatuh ni. Nak cari peluang dia harga naik, nak jual pada harga tinggi. Macam mana nak cari peluang tu? Itulah yang saya nak ajar dalam video ni. So stay tune, saya akan explain. Okay? So meanwhile, like dan subscribe channel saya. Okay, mari kita sambung ya. So kita nak tengok, okay, first kita nak buat trend line ya. So dari uptrend ni, kita dah tahu benda ni dekat uptrend kan. So sekarang kita nak analisa downtrend ni, nak cari timing yang paling elok untuk jual masa downtrend ni ya. So kita ambil titik paling tinggi kat sini. Kita pergi ke bawah ni. Okay, itu bawah. Lepas tu kita ambil yang bawah ni, paling atas kat sini. So kita nak first confirmkan dia adalah downtrend So sebab teknik yang saya ajar ni cuma boleh guna untuk downtrend dengan uptrend analysis saja. Tak boleh guna untuk sideways And so therefore kita akan confirmkan downtrend ni So kita ada few lines So kita cuma analisa. Okay, you boleh analisa dari segi day chart. Sekarang saya guna day chart Kita boleh juga guna hourly chart. So kat sini ada hourly chart ataupun monthly chart, weekly chart, semua boleh. Tapi saya guna tunjuk daily day chart So lepas tu dia jatuh macam tu. Sakit siapa yang best kat sini. Macam mana Okay, ini agak sukar untuk kita nak. Sebenarnya dia downtrend kan. Sebab dia dari tinggi tu, dia buat all the way to down here tau. So walaupun dalam pertengahan tu dia naik turun So this part of the way lah, part of the route dia untuk jatuh ke bawah. Naik turun. Tapi dia sebenarnya jatuh ke bawah Kita ambil titik yang paling bawah tu. Ke bawah tu. Okay. Nak lukis trend chart ni pun kena ada experience sikit Bukanlah senang Sometimes kita ada banyak keliru dengan down up ni. Okay. So kita boleh now confirmkan sebenarnya adalah downtrend So ini atas, downtrend dia macam mana? Dia punya higher tu, yang high ni akan jadi lower tau. High ni next tu jadi lower, yang next tu high tu jadi lower Yang low pula akan jadi lower lagi. Low, lower, and then kat sini lower lagi. Okay. So kalau dah ada ciri macam tu kita dah boleh guna dah guna downtrend kita boleh confirm yang itu downtrend. So sekarang kita yang sebaik-baiknya adalah untuk jual di area ni kita kena jual dekat area ni. Kalau pucuk, kalau kita boleh jual kat pucuk ni itu mahaguru Tapi yang saya cakap tadi next ataupun kalau anda bukan mahaguru, so anda sepatutnya sebarang chartis Ini chartis dia akan jual dekat area sini lah. Okay. So saya buat satu lagi dia akan jual kat sini. So saya minimizekan dia punya drawing terlalu besar pula. Okay. So dia akan jual kat point ni. Sebaik je dia cross bawah trend line tu, kita akan jual kat situ. Okay. Tapi kalau anda tak jual kat situ, harga tu akan jatuh kan. So bila jatuh tu anda sayang nak jual. Most of us akan rasa macam tu. So kebanyakan orang akan tunggu sampai dia naik balik.
Kemungkinan besar dia akan naik lah. Okay. So dia naik. Lepas tu so the second best chance untuk kita jual adalah dekat sini dekat sini. Itu kita kena jual lah. Mungkin saya akan buat tick juga dekat sini. Yang cross tu menunjukkan dia dah downtrend lah. Yang tick ni menunjukkan titik-titik di mana kita boleh menjual. Yang cross tu menunjukkan dia dah cross the trend line. Okay, so kita ada 3 titik yang kita jual. Yang titik pertama tu untuk Mahaguru, titik kedua tu untuk teknik analisis yang pandai tu. Jadi yang point nombor 3 ni untuk siapa-siapa yang dah miss, yang bukan pro lagi untuk teknik analisis, mungkin yang nak tunggu atas naik lagi. Ini sangat berisiko lah. Point jual kat point nombor 2 ni, point nombor 3 ni 1, 2, 3. Point nombor 3 ni risiko. Tapi ada juga orang yang still tak nak jual. Itu masalah dia. Ada tak nak jual. Habis tu dia terlepas tu dia jatuh lah. Merodoh je tu. Kita nak find next point bila dia boleh jual. Okay. So kita kena confirm dia uptrend. So kita boleh confirm sebab yang ni high. So the second high tu getting lower. Yang low tu getting lower. So by the time kita dekat sini. So let me draw by the time kita dah dekat sini kan, kita dah confirm. Dah nampak downtrend. Kita sebenarnya tak perlu pun buat line apa tu. Tak perlu pun buat line macam ni. Semua tak perlu lagi dah. Ini line semua ni sebenarnya tak perlu. Sebab dekat yang ni high, low, lower high, lower low. Itu dah cukup. 4 poin ni dah cukup untuk buktikan dah downtrend. So bila dah downtrend, kita dah confirm boleh guna cara yang sahaja ni. So kita nampak, okay, kita nak tengok bila dia buat kenaikan dekat sini So bila dia buat kenaikan kat sini, salah pula. So bila dia mula buat kenaikan dekat sini, nampak tak? Dia lepas turun dia naik semula Bila dia start mula buat kenaikan, timing itulah kita kena start guna kita punya teknik. Okay, teknik ni nama dia ARS So dalam teknik ARS ni, bila anda nak menganalisa bila dia start naik dekat sini ni tempat analisa kita apa tu round ni. Bila dia start naik, kita kena tengok reference point dia. Ni reference point. Retracement yang terdahulu. Okay, retracement yang terdahulu. Okay, saya akan removekan all the notation kat sini so that tak berapa kotor Okay, line ni pun saya remove. Okay, so sekarang saya nak mengukur sudut. So bagaimana nak ukur sudut? Anda guna tool ni, trend angle ni. So guna trend angle ni, anda pergi ke paling bawah. Ke bawah. Okay, sebenarnya I nak even remove yang ni sebab mengacau line ni pun dah remove sebab I tak nak line-line ni mengacau bila saya buat analisa. So sekarang I pick the trend angle tu. You kena pilih yang paling bawah ni, dot paling bawah, naik sampai paling atas. Okay, dia punya naik paling atas. Okay, you tengok dia punya angle dia 72 darjah itu untuk retracement yang terdahulu. Bila dia naik, turun, naik balik, itu dah retracement untuk downtrend Kita dah confirm benda ni dah downtrend kan. Ini retracement masa downtrend 72 darjah. Okay, so sekarang I akan remove yang ni pula. Remove all the lines here. Okay, sekarang kita kena kita ada pembaris ni. Kita boleh mengukur, guna pembaris ni untuk mengukur ketinggian dia. Yep. Kita ada dua cara sebenarnya. Kita boleh guna info line ni. Itu pun boleh guna. Just draw the tindikan je. So anda akan dapat, okay, angle dia 73. Habis tu dia naik sebanyak 3.81 sen. 3. Okay, masalah dengan tool ni adalah dia cover sebenarnya graph. So sebab tu I tak suka. So that's why I suka pembaris ni. Pembaris ni dia tak cover macam tu. Okay, so bawa kat sini, naik sampai ke atas. Lama. Tak boleh nampak pula. Okay, nampak lebih kurang dari bawah ni sampai ke tinggi tu dia naik sebanyak naik RM3.70 lah. Okay,
lebih kurang dia naik RM3.70. Okey, so kita boleh cantikkan benda tu. Okey, RM3.70. Okay, ketinggian dia lah. 3.70 kenaikan dia. So apa yang kita perlukan next tu, bila dia buat kenaikan seterusnya, kita just perlukan 1/3 daripada RM3.70 ni. So mungkin RM1 20 ke, RM1.25 kan, mungkin RM1.30 lah. Better kita tengok, kita ambil ruler kita tengok dari bawah ni. Dari bawah ni, bila dia buat kenaikan tu, okay, yang candle ni, dia buat kenaikan kan, yang hijau tu, dia buat kenaikan, dia naik RM1.85. So dia melebihi daripada apa yang kita expect. Kita just nak RM1.30 macam tu kan. Ni dah RM1.85. Okay, so maksudnya kita immediately dengan satu candle tu pun kita dah dapati kita dah dapat 1/3 daripada original reference punya length, dia punya distance tu. So apa yang kita boleh buat, kita ambil trend angle ni, kita dah boleh mengukur lah. So mungkin pada peringkat awal 1/3 tu, kita tengok 1/3 sebab bayangkan, okay, saya nak you all bayangkan benda ni semua tak wujud. Okay, kita katakan kita sama dekat sini, kita tak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Katakan imagine kita tak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. So saya padamkan, kita cuma ada candle yang ni satu je. Bila ada candle satu ni, kita dah boleh mengukur tau, dia dah mencapai 1/3 kan. Kita boleh mengukur. Bila mengukur, kita dapati dia 83 darjah tau. Kita 83 darjah. Dibandingkan kepada 73, kita boleh overlap juga. Kita boleh overlap macam ni. Kita boleh overlap. Okay. So, memang ternyata 83 tu dia punya pembelian buyers pembeli-pembeli agak strong So, dia buat dia buat satu buying interest yang agak strong lah. So that's why dia boleh lantun sampai 83 darjah dibandingkan yang sebelum tu cuma 72 darjah. Right? So apa yang kita boleh tafsirkan dengan penilaian ni adalah buying interest sangat strong. Bila buying interest sangat strong, ada kemungkinan besar dia punya tinggi yang dia boleh capai. Yang sebelum ni tinggi dia RM3.70 kan. Sekarang tinggi dia mungkin dia boleh lebih dari RM3.70. Dia akan lebih dari RM3.70 dibandingkan kepada reference RM3.70 tu. Okay. So, itu conclusion yang pertama. Dia boleh lebih tinggi. Okay. Dia punya harga tu boleh naik lebih tinggi dari RM3.70. Tapi tinggi mana? Mungkin RM4, mungkin RM5. Yang tu kita nak next, kita punya challenge next tu itulah. So there is teori yang saya ajar sebelum ni. Kalau anda lupa teori itu, cuba tengok video saya dalam description, saya ada letak ada video yang ada explain teori. Ini practical dia video ni adalah practical dia. Okay, dari segi teorinya, kita sebab buying interest sangat strong, kita kena tengok bahagian mana cuba saya recall kita kena tengok bahagian resistance lepas benchmark line ni. Benchmark line ni yang RM3.70 ni adalah benchmark line. Lepas RM3.70 ni, kita kena tengok resistance point. Okay, apa resistance point? Okay, cuba kita buat trend line. Okay, trend line ni kalau kita tahu lebih kurang yang ni adalah support. Ni support. Ni adalah support line. Habis tu yang resistance line ni dekat atas ni lah. Lebih kurang dekat sini lah. Okay. Ni adalah lebih kurang resistance line. Okay. Lebih kurang resistance line. Support. Yang line bawah tu support. Yang line atas tu ada resistance. So, daripada benchmark kita ni, yang saya tunjuk ni, mouse pointer ni, RM3.70, kita kena find immediate. Lepas tu, resistance. Immediate resistance after that. Ini support. Immediate resistance is yang upper punya line lah, yang line ni atas ni. So maksudnya saham kita ni dia boleh naik dari bawah ni sampai ke atas ni. Okay, dia boleh naik sampai atas tu. So almost there tau.
kita punya target adalah dia boleh capai sampai ke atas tu yang saya point sampai ni. Walaupun dia tak berapa capai tapi dia almost there. Okay, so dia sepatutnya capai pada resistance line ni sama dekat atas ni target dia, tapi dia lebih bawah sikit. So mungkin resistance line tu mungkin saya tak mungkin inilah yang lebih tepat. Resistance yang paling tepat adalah dia go through banyak candle. Kat sini lah lebih kurang resistance dia. So target kita adalah resistance dia. So kita dapati dari bawah ni target dia almost capai. So maksudnya yang kita anggarkan dia akan naik sampai lah yang RM10.64 ni. Dia akan naik RM10.44. So maksud dia di dalam bila masa dia naik dekat sini, dia mula naik dekat sini, kita dah boleh menganggap dia akan naik sampai RM10.64. So kalau anda masih pegang saham ni, anda boleh jual kat situ. Saya tak recommend anda belilah. Okay, ini untuk siapa yang dah pegang saham tu, anda nak find the third opportunity untuk jual. Ini adalah third opportunity untuk anda jual. Okay, jangan beli kat sini sebab agak risiko lah. Risiko ni kita tak akan beli saham pada downtrend. Downtrend kita akan buat shorting. Tapi bursa Malaysia saya rasa dia tak allow shorting except for day shorting lah. Tapi yang tu tak memadai lah. Okay, so jangan buat shorting lah. Okay, so kita dapati teori yang kita belajar ni memang berguna untuk saham ni. Dia memang almost capai target. So saya akan lanjutkan dan explain the next. So dia turun sampai bawah ni, habis tu dia buat retracement naik balik kat sini. So kita akan cuba tengok yang retracement yang next ni, sama ada dia still follow kita punya teori ke tak. Okay, so saya akan padamkan semua lukisan saya. So sekarang kat sini dia turun lah, kita tak boleh nak buat apa dia turun je tu. Tapi bila dia buat kenaikan, ni ada sini pun ada kenaikan. Sometimes kita ada false indication. Dia ada kenaikan. So kita kena waspada sikit. Make sure kenaikan dia agak melepasi 1/3 lah. 1/3 itu minima yang kita perlukan. So let's try to do it. Kita tak katalah analisa ni 100% accurate, tapi kita dari segi psikologinya dia sepatutnya accurate lah. So itu yang kita try convince orang. Okay, so cuba kita try guna, kita ambil mana dia punya angle ni, trend angle. So saya akan ambil dari bawah sampai ke atas. Ini adalah reference kita lah. 56 darjah. Ni reference ni adalah untuk dekat bawah ni bila dia buat kenaikan dekat bawah ni. Ini adalah yang reference yang paling terakhir lah. Terawal, I will say terawal yang the last reference yang kita boleh guna lah. Okay, mungkin terakhir. Whatever you call it lah. I mean, yang paling akhir, yang just sebelum. Maksudnya saya retracement yang just sebelum ni. Kalau kat sini retracement dia nak naik, yang sebelum tu adalah yang kat sini lah. Itu maksud saya. Okay, so kita dah dapati dia 56 darjah. Okay, 1/3. Cuba kita ukur apa ketinggian dia. Ketinggian dia adalah RM5.05. Okay, so kita boleh tulis supaya kita tak lupa. Okay, 5.05 lebih kurang lah. 5.05. Okay, itu ketinggian dia. Kalau 5.05 kita bahagikan kepada 3 tu berapa mungkin dalam nak save kita letak RM2 lah. Okay, nak save kita letak RM2. Mungkin kita boleh letak RM1.8, RM1.5 pun boleh. Tapi saya nak save sikit, saya letak RM2. Lebih daripada 1/3. Okay, so let's try to see. Sometimes ini pun boleh buat false. Dia dekat sini pun dah false tu ni dah capai RM2 dah. Kenaikan ni pun dah false dia ngap-ngap capai RM2. Lepas tu yang ni pun ngap-ngap capai RM2. RM2 lah, RM2.12.
Okay, dia naik tapi dia okey, kenapa kita terpilih? Satu lagi yang anda boleh, walaupun dia mencapai RM2 kan. Yang ni mencapai RM2. Yang ni pun mencapai RM2 kan. Ni pun mencapai RM2 kan. Baik, sekejap. Tadi saya tunjukkan yang ni pun mencapai RM2. Baik, ni pun dah lebih kurang RM2. Habis tu yang ni pun dia capai RM2 kan. Kenapa saya terpilih lain kenaikan ni? Sebab kita must faham kita tengah buat downtrend analysis. So downtrend ni the next low tu dia kena lower daripada yang low ni, yang saya point dekat sini. So yang next lower daripada ni adalah cuma yang dekat sini lah, yang ni lah. So yang RM2 yang ni, RM2 yang ni, kenaikan ni dia tak bagi efek pada kita. Okay, so yang RM2 ke bawah ni kita akan tengok sekarang ya. RM2 ke bawah ni, cuba kita ukur kenaikan dia ada tak dia sampai RM2 minimum yang kenapa agak leceh sometimes guna tools ni. Okay, kita tengok naik RM2, kita perlu kenaikan RM2. Okay lah, RM1.7 pun boleh lah ke RM2 lebih betul, tapi kalau kita 1/3 daripada RM5 tu saya rasa RM1.5, RM1.7, RM1.8 pun boleh lah. RM1.8 pun boleh. Okay, kalau dia naik sampai RM1.8, okay, sampai sini lah kita buat save sikit lah, dekat-dekat RM2 jugalah. So dia dah naik sebanyak RM2. Kita dah boleh guna kita punya angle. Check dia punya angle sekarang. Kita akan guna angle ni, check bila dia naik RM2 tu, takat RM2 lah. So I tak pull sampai akhir tu, I just pull agak-agak dekat RM2 tu. Okay, yang you cuba tengok bila ukur balik, you akan nampak ini cuma RM2 tengok dia RM2, RM1.8 lah, RM1.8 pun dah okey dah. Okay, RM1.8, RM2 should be okey lah. So untuk RM1.8 tu, kenaikan RM1.8 tu I tengok 54 darjah. 54 darjah sebenarnya kalau you tindihkan dia lebih rendah sikit kan. Okay, lebih rendah sikit kan. Okay, so maksud dia bila dia buat 52 darjah, which is actually slightly tak banyak beza kan. 52 dengan 56 tu tak adalah beza sangat. Tapi dari segi psikologinya permintaan untuk pembelian tu agak kurang lah dibandingkan kepada yang sebelumnya. So jadinya harga tu tak akan naik setinggi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dia naik sampai RM5 kan, kita dah nampak yang dia naik sampai RM5 kan. Untuk yang kali ni, ketinggian ni disebabkan bucu dia cuma 54 darjah, so dia akan lebih rendah. So itu conclusion yang pertama, lebih rendah. Dan kita nak find out rendah tu banyak mana. Adakah RM3? Dia takkan naik lebih dari RM5. So RM5 tu yang kita find out dulu kan, RM5.05. Ini adalah tinggi dia, RM5 apa tu yang kita tindihkan tu. Ini daripada reference kita lah yang tadi tu, yang sebelum ni RM5. Tapi kita punya target sebab disebabkan dia punya bucu dia, tengok bucu dia 54, reference dia adalah 56 kita tengok dekat sini. Ni adalah 56, ni 54. So 54 tu lebih kecil daripada 56 So disebabkan tu dia punya buying interest tak strong sangat. So dia akan bawa daripada RM5.05 tu. So bawa mana itu? So untuk tentukan ni kita kena guna untuk tentukan ni kita kena guna bawah apa tu reference line ni, yang RM5 line ni. Kita kena tengok ke bawah dia, look for the apa tu support. Tadi kita tengok resistance kan, bila dia punya kenaikan current punya kenaikan sekarang tu lebih tinggi daripada reference tu, kita akan tengok pada resistance line. Bila kenaikan tu kurang daripada kita punya reference line, kita tengok pada support. Okay, so kita tengok support, ada tak support? So kita tengok line-line sebelum ni kat sini. Cuba kita
kita draw trend line Okay, so immediate support bawah RM5 tu. Okay, yang ni adalah resistance. Ini adalah resistance line. Okay, ini adalah resistance. Bawah ni ada resistance line. Then dia punya immediate support ni kat sini lah. Wow, so nice. Kita tengok dia punya. So immediately bawah tu macam kita cakap tadi kan. Target kita dia akan pergi sampai ke support line ni. Tengok dia berapa G2 dia punya, kita punya analisa tu, dia betul-betul naik ke sampai ke support line. Lepas tu dia buat penurunan lagi. Lepas tu. Okay. So kita nampak kita dah boleh anggarkan walaupun dia tak naik padam walaupun dia naik sikit dekat sini, RM2 dekat sini kan, dia naik sikit ringgit, kita dah boleh agak dia akan naik sejauh mana. Kita dah boleh agak dia akan naik sejauh mana. Dia just nice, dia touch kepada support line dekat sini. Lepas tu dia buat penurunan. Okay, so you tengok berapa accurate kita punya analisa ni. Okay, so I think saya dah explain sufficient. Mungkin kalau anda tak faham, rewind balik, tengok slow-slow, fahamkan setiap satu step, and then also tengok teori yang saya dah ajar. Mungkin anda akan faham. Kalau ada persoalan apa-apa, boleh buat komen dekat bawah. Mungkin saya akan tolong jawabkan kalau ada persoalan. Dan kalau anda meminati video saya sampaikan cara penyampaian, ataupun ada komen you nak saya ubah certain cara penyampaian pun, you boleh bagi komen. And saya akan continue untuk bagi ilmu-ilmu baru untuk investing dalam saham. Okay, so jadi tolong like dan sharekan dan juga subscribe channel saya, sebab subscription ni akan sangat menolong saya untuk memotivatekan saya. Your viewership semua akan sangat memotivatekan saya. Please come back lah, dan come to my channel and view more videos. Saya ada banyak video, saya ada dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa English pun saya ada. So anda boleh tengok dua-dua. So dalam bahasa English ni kebanyakannya saya fokus pada US market lah. Yang bahasa Malaysia ni saya fokus pada bursa market. So anda boleh pelajari dua-dua teknik yang sama, kita apply kepada dua-dua market ni. Okay, so terima kasih. Itu saja, kita jumpa lagi.